Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita pada malam ini dipertemukan di surau Al-Hidayah, Taman Kemah Cahaya, Hulu Langat. Terima kasih saya ucapkan pada pihak surau atas jemputan saya pada malam ini, dan moga-moga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang beroleh barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insya-Allah akan kita kongsikan satu tajuk, moga-moga ianya bermanfaat dan memberikan kesedaran buat kita bersama, iaitu berkaitan tentang berhijrah ataupun hijrah sebelum parah. Hijrah sebelum parah. Semua kita sedia maklum bahawa hijrah ini merupakan salah satu daripada sunnatullah kita dalam kehidupan. Sesetengah orang mungkin dia beranggapan, dia kata sebenarnya hijrah ni tak perlu sangat. Saya nak hijrah tak hijrah suka hati ya. Kita nak bagi tahu bahawa dalam kita tidak sedar, hijrah itu merupakan salah satu daripada sunnatullah yang telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak daripada kita lahir lagi ataupun sebelum kita lahir lagi, iaitu kita dulu asalnya bukanlah di sini, kita dulu di alam roh. Daripada alam roh kita berhijrah ke alam rahim, dalam perut ibu, kandungan ibu. Kemudian alam rahim kita berhijrah ke alam dunia. Alam dunia yang sedang kita berada ini pun tidak kekal. Kita akan berhijrah ke alam berikutnya. Nama alam apa? Takkan alam maya pula kan? Dipanggil alam apa? Alam barzakh. Dan kemudiannya selepas daripada alam barzakh itu, dan berikutnya lah sampailah ke syurga, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi setiap proses itu namanya hijrah ataupun berpindah. Kita dulu pun bukan rupa macam ni. Lain rupa kita dulu, tak macam sekarang. Makin handsome lah maknanya. Kalau orang laki-laki umur 20-an, dia dipanggil bercahaya. Pakai apa pun smart, flawless. Muka 360 sokmo. Tak payah edit. Umur 20-an memang macam tu. Tak payah edit, original punya muka. Tapi laki-laki kalau dia sudah naik umur 40-an, dia sudah bukan bercahaya, macam buaya. Dia 40, dia macam buaya sikit dah. Kalau orang tanya umur berapa, susah nak bagi jawapan yang tepat. Dia kata umur dia tolak cuti di Bali, cuti umur 16. Menipu macam. Umur 40 dia dah start, akal dah start panjang. Tapi kalau dia start umur 60, bukan bercahaya, bukan macam buaya, sudah tak bermaya. Makanlah ubat apa pun, ubat kuat, ubat berani, ubat apa pun dia tak makan, dia tak jalan lah time tu, payah sikit lah. Tapi kalau umur laki-laki 70-an, asyik tanya engkau anak siapa. Macam tu. Kita beritahu dah, kita ni anak Haji Ismail, engkau anak siapa. Tu tanda-tanda dia panggil bukanlah tua bangka, tua renta dia panggil. Dia nak tahu tanda-tanda penuaan, dia tanya nama anak orang setiap 5 minit sekali dia tanya. Aku bagi tahu dah aku nak siapa, tanya lagi. Dia macam tu. Tu tanda-tanda lah. Kadang tak sedar diri juga tu kita bagi tahu tu pun. Tapi orang perempuan lain, hijrah umur dia lain. Orang perempuan kalau umur 20-an mengancam. Duduk dekat bus stop, bus stand, budak-budak motor piwik, hon, mengancam. Wangi, cun, muka tegang kan. Nak darah time tu, kalau berlakon pun jadi heroin. Tapi orang perempuan bila dia start umur 40-an, dia mula macam-macam. Dia cocok sana, cocok sini, macam-macam lah, janji cun. Baru ni ada satu kosmetik, kaedah, ambil lendir siput babi, sapu di muka untuk jadi tegang. Kaedah tu dibuat di Korea. Jadi di Malaysia pun banyak buat macam tu. Jadi jangan pelik lah kenapa siput babi dah makin berkurangan sekarang ni. Saya kata siput bukan sebelah tu, kan. Jadi umur 40-an dia macam-macam.
Tapi bila perempuan, bila dia naik umur 50-an, dia sudah semacam. Tengah-tengah malam, pukul 3 pagi, minta ke cucu nak makan cornetto, aiskrim cornetto, pukul 3 pagi. Atau pukul 4 petang, lepas main asar, dia minta teh tarik boba. Kalau boleh ada topping lagi, siap. Kau dah kenapa dengan kencing manis nak makan tu lagi? Tak apalah, dia dah semacam. Tapi kalau perempuan umur 70-an, dia susah nak cam. Kita susah nak cam. Ni orang ke siapa kadang-kadang ni. Kalau dulu umur 20-an, budak-budak motor hon. Sekarang ni budak motor pun lari. Pasal dia dah start enjek semut, lari budak-budak Kita mak lampir ke siapa ni Tak faham, tak apalah. Jadi nak bagi tahunya, manusia ni dia tak akan sama. Dia akan berubah dan berubah. Cuma dalam Islam, perubahan kita ini lebih menjurus ke arah Allah suruh kita hijrah. Maknanya ke arah yang lebih baik. Berubah ke arah yang lebih baik. Orang bijak pandai menyebutkan apa beza antara orang berjaya dengan orang yang gagal. Orang berjaya ada sifat, orang gagal ada sifat dia. Apa sifat orang berjaya? Orang berjaya sifat dia ialah dia sentiasa belajar dari kesilapan. Maknanya kesilapan yang dia buat tu sekali dah cukup mengajar dia, lain kali jangan ulang. Itu je lah. Orang beriman takkan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Sekali jatuh, ingat lain kali jangan jatuh lagi. Kadang orang tak faham bahasa, 40 kali jatuh tak sedar diri situlah. Duk berasa dia bagus lagi. Dan ni saya cerita ni tuan-tuan jangan kait dengan apa-apa, faham sendiri dah lah, tahu lah musim raya pun. Jadi ingat, dia maknanya orang yang dalam kehidupan dia belajar dari kesilapan, itu tanda orang berjaya. Ini bukan ayat saya, ayat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Hei orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan buat persiapan untuk nak dibawa menghadap Allah. Itu sifat orang beriman ni. Dia tengok apa yang dia dah buat yang lepas-lepas. Tahun 2010, 2020, 2023, 14, 41, 14, 40. Yang sudah-sudah akan datang, jangan ulang lagi. Itu sifat orang berjaya. Dia belajar dari kesilapan. Sama ada silap tu dia yang silap, atau kesilapan tu orang lain dia ambil iktibar. Aku jangan jadi macam dia. Itu tanda orang berjaya. Senang saja. Kalaupun dulu di peringkat peperiksaan, nampak gaya macam huruf A itu tak berapa kelihatan. Lain-lain huruf banyak. B ramai, C kadang-kadang, D pun ada. Pelbagai huruf Maknya tak apa cemerlang lah tu. Maknanya kalau zaman saya dulu, suruh ayah sign report card dalam kelambu, lampu tutup. Ayah tanya ni apa ni? Sign je lah ayah. Sign report card. Pen merah banyak dulu ni. Budak-budak sekarang tak tahulah macam mana. Dulu dia punyalah. Kawan saya dulu lagi saya tahu dia ni bukannya pandai sangat matematik. Tapi dia dapat 91 matematik. 91/100. Saya kata budak ni makan kismis ke apa pandai sangat ni. Aku pun kismis kat 7 botol. Bukan 7 biji, 7 botol. Cirit pun keluar kismis. Apa aku tak cerdik macam dia? 91/100 tu cerdik tu. Okey Sekali rupanya markah sebetul dia 9/100. Habis 91, dia tarik 1. Dia garis 1. Ayah dia pun percaya, gebang habis di surau. Anak aku apa? Anak kau pandai tarik 1, aku pun boleh. Banyak budak-budak macam tu. Tapi sekarang banyak hebat-hebat dah yang macam tu. Insaf namanya. Insaf. Sebelum parah. Jadi nampak gayanya orang berjaya yang sifat sebetulnya apa? Dia belajar dari kesilapan. Mak ayah sama. Didik anak mesti ikut zaman. Ini bukan pesan saya. Ada kata Sayyidina Umar, ada yang kata Sayyidina Ali. Didiklah anakmu ikut zaman dia. Jadi mak bapak janganlah diulang-ulang. Zaman ayah dulu. Mana boleh cakap zaman ayah dulu? Kadang dia pelekeh anak dia. Apa yang tengok Facebook, TikTok, lalai semua. Ayah dulu mana boleh? Ayah dulu pun kalau ada Facebook, entah ayah lagi lalai pada anak. Mujur dulu tak ada apa. Ada sungai, ada lastik burung, curi ayam orang, itu je lah.
Kalau ayah dulu ada TikTok, saya tak tahu tentang ayah tu lagi ngarut daripada anak. Jadi zaman dah berubah. Tak boleh cakap zaman ayah dulu, tak boleh. Sebab itu didik anak ni semua belajar dari kesilapan. Itu sifat orang berjaya. Siapa pun, pemimpin ke, rakyat biasa ke, orang niaga ke. Kata Albert Einstein, orang yang mengulang benda sama tapi harap hasil berbeza, gila. Dia bukanlah ulama, tapi cakap dia tu hikmah, boleh kita fikir. Dia kata orang yang buat benda sama saja, rugi, tak ada untung pun. Dia buat benda sama, tapi dia bercita-cita taklah untung. Tapi benda sama, ubah strategi semua tak ada, maka orang macam tu gila. Tak boleh, kena ubah. Orang berjaya, belajar dari kesilapan. Tapi orang yang gagal ni istimewa sikit. Orang yang gagal ni, orang putih panggil setengahnya, dia kata loser. Orang loser, apa makna gagal? Orang yang gagal ini bukan maknanya dulu kalau zaman sekolah tak ada A langsung, huruf C, huruf D saja. Gagal dah. Kadang-kadang ada tak kawan-kawan dulu zaman sekolah tak cemerlang. Oh, sekarang segala yang one semua dia. Jutawan, hartawan, dan yang one semua dia. Walau tak bercucu lagi, one dah. Hebat. Tapi zaman sekolah tak cemerlang pun. Nak bagi tahunya, itu bukanlah gagal yang sebenar di peringkat persekolahan dulu. Sebab itu anak-anak, kalau dia tak cemerlang sekalipun, jangan dipandang rendah. Pegang ayat ini. Orang alim selalu berpesan, setiap anak ada rezekinya. Setiap anak ada rezekinya. Rezeki untuk dia, rezeki untuk mak bapak dia. Ni anak saya ni nombor 3 yang saya bawa malam ni. Sebab nak mengurangkan sikit beban mak dia. Kalau tidak, berperang di rumah. Jadi kadar peperangan tu agak menurun sikit. Dia mai sini seorang. Jadi dia bertenang sikit mak dia di rumah tu. Jadi ayah pun kena bagi kerjasama lah. Kan nanti dia nak minta kencing apa, minta tolong tuan-tuan bagi kerjasama lah tuan-tuan, bantu lah. Tidak siapa nak ceramah. Kan? Takkanlah ayah dia buat kencing, minta tolong aja tuan-tuan. Kalau lah, cakap ni dia kata tak lagi. Tuan-tuan semua, balik tajuk kita. Jadi, orang yang gagal ni apa? Sifat orang gagal sebenar-benarnya apa dia? Orang gagal ini, kata para ulama, sifat paling jelas, obvious pada dia, apa? I'adah. Cuba sebut. I'adah. I'adah. Belajar bahasa Arab sikit malam ni. I'adah. Apa makna i'adah? I'adah ini maknanya mengulang. Kalau yang belajar universiti, faham sangatlah istilah ni. Dipanggil repeat. Repeat dia akan mengulang. Apa makna mengulang di sini? Kalau di peringkat universiti ke institut pengajian tinggi ni semua, kalau dia tak cemerlang, maknanya gagal lah satu subjek, maka dia kena ulang subjek tu lah. Repeat lah, ulang subjek tu. Jadi ada setengah bukan setakat ulang subjek, dia kena ulang SEM tu. Repeat SEM lah. Bayarlah lagi dia punya yuran tu. Letih kalau macam tu, habis dah. Jadi kita nak sebut apa? Dalam hidup kita ni pun sama. Orang yang gagal ini, perangai dia sama. Apa samanya? Dia akan mengulang dan mengulang. Apa yang mengulang? Orang yang gagal, dia akan mengulang perangai buruk lama walau sudah menginjak usia. Artinya apa? Umur dah meningkat, bapa orang, atuk orang, perangai mengulang, perangai macam tu daripada muda-muda dulu. Saya ingat tuan-tuan pun tak payahlah kerut dari sangat. Ada jumpa orang macam tu. Kita daripada muda, kita kenal dia, jenis kuat berhutang. Suka sangat berhutang. Maka sampai ke rambut tu daripada ada sampai dah cerah masa depan. Rambut tu pun masih lagi nak suka berhutang. Tabiat, tahu tabiat. Tengokkan dia bukanlah jenis tak ada duit, pangkat pun boleh tahan, pendapatan bulanan pun okey, tapi jenis bangsa suka sangat makan duit orang. Kenyang dan sedap makan duit orang dan tak reti bayar. Ada tak puak-puak macam tu? Nak anggut pun tak berani. Tak apa. Kan? Dia suka tabiat berhutang. Dia suka berhutang. Tak tahu kenapa. Tengok orang lebih sikit handphone canggih, dia pun nak juga. Tapi hutang. Dalam hutang, internet tak ada, pakai wifi mamak. Telefon canggih, line sampai 6. Bulat line tu kan. Wifi mamak malu. Telefon canggih, dia hidup asal bergaya. Benda lah hidup. Tabiat sama. Pangkat apa, jawatan apa, gaji mana pun, jenis tabiat berhutang, orang macam tu kita sebut gagal.
Bukan sebab berhutang tu gagal. Tabiat. Tabiat. Orang Melayu pesan ukur baju badan sendiri. Padan-padan kau itu dah. Tak payah nak tengok orang hak lebih besar lagi. Tak payahlah. Apa lagi tabiat? Ada setengah orang tu tabiat dia jenis mata perempuan. Mata perempuan, mata keranjang dia jenis. Tak tahu lah, jenis suka sangat tengok perempuan lah. Tengok perempuan. Dia daripada dulu kan. Kacau perempuan, tengok perempuan. Dah menikah pun tengok perempuan lain lagi ada. Dah lah orang perempuan lain yang dia tengok tu bukannya orang lain. Pembaca berita. Nengok baca berita tu senyum-senyum. Bini dia tanya abang apa yang senyum sangat depan TV tu? Tak ada berita ni. Apa yang seronok ni? Berita banjir. Banjir pun seronok lah. Itu maknanya yang dia fikir bukannya banjir tu. Si pembaca banjir tu. Tak faham, tak apalah. Payah cakap dengan orang soleh ni. Saya soleh sangat pun payah agak tuan-tuan ni. Maknanya tuan-tuan ni memang suami-suami apa ni, penakut pula. Suami-suami yang penyayang. Penyayang. Silap-silap maaf tuan-tuan. Yang berhormat, sabar-sabar saya cakap ni. Dah. Maknanya tuan-tuan ni penyayang belaka, jenis tak tengok perempuan tu yang tak faham tu. Jadi tabiat sampai macam tu. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dia buat cerita. Dulu saya dulu banyaklah berkesempatan sembang dengan Allahyarham Datuk Aziz Sattar dalam kenangan ya. Beliau dulu kami ada program duk sembang-sembang. Dia banyak ceritalah hal perihal P. Ramlee ni. Dia kata P. Ramlee kalau buat cerita, tuan-tuan pun tahu dia punya cerita banyak sindir tu biasalah. Tapi yang ada satu watak dalam satu filem yang mana watak ni sebenarnya tak ada kaitan sangat pun. Watak tu kalau tak ada pun tak apa. Tapi watak ni bukan watak utama, tapi dengan adanya dia, filem tu ada warna. Maknanya ada color, ada meriah. Dia ada meriah. Meriah ya. Kata color pula, cerita P. Ramlee berkaitan putih ke ustaz? Cerita hang tu aja yang warna apa. Ada meriahnya di situ. Aura tu ada. Apakah filem tersebut? Tak apalah filem tak payah sebutlah, panjang cerita pula. Itulah watak Pak Maun. Pak Maun ni tuan-tuan, kalau ikutkan, dia bukannya panjang sangat. Scene babak dia tak banyak. Tapi orang dia anchor, dia lekat dalam minda kita semua. Kan sebut pun kita boleh tersenyum seorang-seorang. Watak dia, gelagat dia, kan? Pak Maun. Maun pula tu dalam Quran ada surah Al-Maun tu ada cerita dia tu. Pak Maun. P. Ramlee ni memang baca Quran, dia bubuh nama tu memang kena-mengena tu ada. Pak Maun kan? Maknanya dia kan jenis apa? Baca buku sejarah. Bini dia tengok laki dia ni duduk menyandar atas sofa tu baca, atas kerusi cushion tu baca. Awak baca buku apa? Buku sejarah. Awak mana tahu? Tersebutlah kisah. Bini dia percayalah buku sejarah. Satu hari tengok-tengok bukan buku sejarah, penuh gambar perempuan seksi dalam tu. Sejarah lah sangat. Sebenarnya P. Ramlee nak bagi tahu kat kita, mesej dia apa tau? Dia nak bagi tahu itulah perangai orang kalau sejak daripada muda, jenis bangsa suka tengok perempuan. Suka tengok sangat perempuan. Sampai tua bangka pun tak hilang perangai tu. Cerita kuat tak kuat, willpower tak ada willpower tu cerita lain. Tapi keteringinan tu ada. Walaupun dah tua sekalipun. Dia nak bagi tahu itu. Maknanya berubahlah. Setengah orang pergi haji banyak kali dah. Ngorat juga bini orang. Ada. Jadi tolonglah. Orang jenis mengulang perangai buruk yang sama, maka orang macam tu kita panggil gagal. Bukan kita sebut, ini huraian ulama. Ada di satu kampung dulu, masih ingat lagi, saya pun kecil dulu. Kalau kenduri kahwin, dulu kan zaman rewang, mana ada catering lagi, rewang, masak ramai-ramai. Yang duduk di yang apa, basuh pinggan, geng basuh pinggan, towel good morning tu. Pakai apa, kita dapat bunga masing-masing. Mentara kan, dapatnya. Seronok dulu-dulu kan. Kadang tu gulung duit tu, yang tu. Dulu-dulu kan. Tapi ingat, ada geng-geng pakcik-pakcik ni, nak kata dia orang masak pun tak, tolong pacak tiang kemah pun tak, basuh pinggan pun tak, tolong angkatkan dulang bawa pergi ke tetamu pun tak. Tapi buat riuh, buat ramai. Macam kami orang Kedah, kami panggil buat ramai. Buat bising saja. Dalam kau tak tolong tak apa-apa. Lepas tu apa perangai dia? Dia pergi cedok kuah kari yang tengah menggelegak tu daripada dalam kawah tu, pergi tuang dalam kasut tetamu. Dia kalau orang rombongan pengantin kan datang, dia orang makan atas rumah. Kasut-kasut kan semua di bawah. Dia tuang kasut yang cantik-cantik ni. Dia tuangnya kuah tu.
Buruk perangai kan. Yang buat tu bukannya orang muda sangat, tak berapa muda lah. Time tu dalam 40-an. Apa perangai. Dan bila buat perangai macam tu, bukannya disambut dengan, "Oi, apa ni? Rosak ke seorang, menjajah ke seorang." Tak. Disambut dengan gelak tawa. "Oh, kasut tu, kasut tu." Biar padam muka. "Oh, nak belagak tunjuk kasut cantik sangat." Kasut ni kasut. Ada. Tuan-tuan tak pernah dengar kan? Tuan-tuan kalau bercampur banyak jumpa orang, tuan-tuan akan tahulah. Penceramah ni yang seronoknya itu, kata ceruk kampung, desa dan bandar, kami jumpa macam-macam orang, macam-macam pengalaman kita jumpa. Kadang setengah tu pengalaman sendiri, tapi cerita kat orang supaya tak nampak sangat. Lepas tu, yang bestnya lagi, puak-puak yang 40-an tu, kita, masa tu kita budak-budak, kita tengok, apa benda pakcik ni merosak kasut orang, marahlah orang kan. Lepas tu bila geng-geng tetamu tu turun, kasut dah macam ni, semua dah buat tak tahu, tak mengaku. Bila kita dah besar sikit, pakcik-pakcik tu pun seiring lah, dah 60 lebih dah. Dengan tangan terketar-ketar, dia boleh pergi cedok lagi, buat lagi perangai sama. Ni kisah benar, nak beritahu kat tuan-tuan. Kalau jenis tak reti nak berubah, sampai ketua tak berubah perangai, janganlah macam tu. Ini satu contoh lah, banyak contoh-contoh lain. Ini contoh yang dah lembaga penapisan filem ni dah lepas lah ni maknanya. Yang lain banyak contoh lain memang tak senonoh cerita dan surau. Tapi memang buruk. Saya nak beritahu, sudah-sudahlah. Awak dah berkopiah atas kepala, janggut dah putih. Sana ni cakap ni contoh lah semua. Malulah sikit dengan anak cucu. Orang dah berumur dah. Buat perangai tu senonoh sikit. Buat orang, bangsa orang ada tamadun. Bangsa orang belajar. Orang jenis datang surau, datang masjid, belajar kitab berjilid-jilid. Takkan mulut masih jahat, perangai masih buruk, cakap tak pernah yang betul. Bila nak hijrah? Tu sebab tajuk kita, hijrah sebelum parah. Maknanya, kalau tak dipesan, makin parah perangai tu. Anak muda zaman sekarang, dia orang bukan ada contoh tauladan. Tak tahu dia nak ambil contoh siapa. Dalam internet, bergaduh sana, maki sana, kutuk sana, hina sini. Yang depan mata dia pun, mak bapak dia pun, mana contoh dia nak ambil? Mana contoh dia nak ambil? Maka kalau tak dapat yang besar-besar, mehlah kita ubah di peringkat taman kita dulu. Atau besar sangat taman kami ni Ustaz, tak apa, dengan diri kita dulu. InsyaAllah semua ini akan jadi kenyataan. Boleh tuan-tuan? Takat itu jelas ceramah saya malam ni. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya-Allah. Oh, senang Ustaz gitu dia buat. Oh, dia oh, dari tadi tak dengar. Betul dia gelak tu kenapa? Oh. Tukar. Ambil. Biar. Banyak sangat. Macam sidang media banyak ni. Okey. Jadi oleh kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insya-Allah saya nak kongsikan pada semua, mutaakhir ini, dunia nak menjelang kiamat ini, kita semua umat, ini kita kena berpijak di bumi nyata. Maksudnya apa? Bercakap berdasarkan realiti semasa dengan panduan Quran dan hadis. Ada suasana yang kalau tak dibetulkan, akhirnya umat akan makin lama makin parah macam tajuk kita malam ini. Yang saya nak bentang ni semua benda-benda yang insya-Allah tuan-tuan pun makin berkerut day ni yang saya akan ceritakan. Jadi apakah tadi tu intro, tadi tu muqaddimah. Tuan-tuan boleh Yang duduk depan paling menyesal, yang duduk dekat tepi pintu terbaik aku hilang dulu sekejap gini. Jadi oleh kerana itu saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua apa benda yang sekarang ini makin lama makin parah, yang patut kita kena fikirkan dan kita hijrahkan, betulkan kembali yang nak makin parah itu kalau tak dibetul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama yang kita nak hijrahkan sebelum ianya parah, pertama sekali adalah marilah kita sama-sama kita berhijrah untuk apa? Iaitu kita nak berhijrah daripada menjadi umat yang bunyi, maaf ni saya sebut awal, maaf mungkin bunyinya agak kasar, tetapi kalau saya tak sebut mungkin benda ini makin lama makin berlarutan. Apakah ia? Pertama sekali, marilah kita berhijrah daripada sifat bodoh atau dibodohkan. Itu saja. Itu saya kata kasar sikit bunyinya. Hijrah dari kebodohan. Kita dalam hidup tuan-tuan, tiap-tiap pagi kita berdoa pada Allah, minta hidayah, petunjuk, ilmu dari Allah, agar kita keluar daripada jadi golongan bodoh. Allahumma hdina fi man hadait. Kan pagi-pagi kita minta, tunjukkan kami, hidayahkan kami, tunjukkan kami ya Allah. Bukannya apa? Pasal mutaakhir ini
bukan kita nak kata ramai orang bodoh, tetapi nampak gayanya macam tu. Dia punya tahap kebodohannya itu, yang parahnya adalah dia pula membodohkan ramai orang. Ini bahaya. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebut, bila dunia dah di penghujung-hujung nanti, maka situasinya adalah yang akan berlaku, orang-orang yang diberikan amanah berkhianat. Orang yang, maknanya orang yang dia tu orang yang boleh diberikan kepercayaan, dia mengkhianat kita. Pengkhianat pula mendapat kepercayaan. Orang yang bercakap benar, dia anggap pembohong. Pembohong dianggap benar. Dia jadi tunggang terbalik habis semua. Tak kisahlah siapa pun, mari ustaz ke apa, dia bercakap, ataupun hujungnya dia bagi tahu, tuan-tuan, saya ada nak buka pusat pengajian, pondok sebagainya. Jadi saya mohon sumbanganlah tuan-tuan semua. Tabung ada belakang. Mungkin ada dalam hati orang, nipu, mohon sumbangan. Sumbang ke poket dia sebenarnya tu. Padahal ustaz tu betul. Orang benar dianggap penipu. Macam tu. Ada pula penipu dianggap benar. Maaf, bukan setakat penipu dianggap benar. Follower dia berjuta. Berjuta orang follow dia. Maaf, kalau tak keterlaluan, taksub terhadap dia. Ada yang sanggup demi dia. Si pembohong itu. Maka apa yang saya nak sebut malam ini, mari kita jadi umat yang cerdik dan celik. Jangan terima apa bulat-bulat. Jangan. Sebuah kapal yang besar tu, masuk isyak dah. Masuk isyak dah. Saya ni jet lag. Kejap Melaka, kejap Pahang, kejap Singapura. Saya tak tahu isyak sebenarnya apa kadang tu. Jadi tolong beritahu saya, saya lupa. Okey. Kapal yang besar ni tuan-tuan, kapal yang besar tu, dia takkan karam hanya kerana air yang ada di sekeliling dia. Kapal yang besar, dulu Titanic ke apa, dia takkan karam. Ferry ke apa, dia takkan karam kerana air laut ke apa, takkan karam. Tapi kapal akan karam apabila air masuk ke dalam kapal. Maknanya apa? Kita ni di sekeliling kita banyak tak maklumat tak betul? Banyak. Kita steady, tetapi kita akan hidup jadi merudum, bermasalah apabila maklumat yang bohong itu masuk dalam kepala kita dan kita terima bulat-bulat. Yang WhatsApp, yang Telegram, yang Facebook, yang YouTube, yang TikTok, terima bulat-bulat. Tak ada seorang pun nak tabayun dulu, kaji dulu, kan? Lepas tu tanya pula grup sebelah, mohon pencerahan. Copy paste dari grup sebelah, mohon pencerahan. Cerahlah sendiri, sibuk tanya orang. Dia forward. Ada geng-geng dalam grup jenis tak siasat dulu, forward semua. Habis benda fitnah semuanya. Tak boleh. Sebab itu berhentilah kita daripada, maknanya mudah sangat diperbodohkan oleh siapa-siapalah sekalipun. Saya nak sebut ada tuan-tuan semua. Dan oleh kerana itu, benda yang kita nak tangani sekarang ini, orang tanya, ustaz macam mana boleh ramai sangat jadi puak-puak nak membodohkan orang ni pasal apa? Orang bijak pandai menyebutkan, salah satu punca umat akan makin lama makin dibodohkan oleh umat adalah, tuan-tuan janganlah ambil faktor syaitan. Kalau semua nak tuduh syaitan, tak selesai masalah. Kan? Maknanya bapa tiri rogol anak, sumbang mahram. Orang disabitkan mahkamah, sampai ni hakim tanya, pasal apa awak buat macam tu? Ini maaflah, ini semua syaitan. Setan yang bisik. Payahlah macam tu, semua setan. Saya ingat bukannya setan lagi dah, dia tu yang setan sebenarnya. Jadi berhenti daripada setan tu, dia memang kerja dia menghasut kita, dak yang kita pergi termakan. Kenapa? Jadi saya nak sebut dengan baik-baik bodoh ini atau kebodohan boleh berpunca daripada apa? Dengan baik-baik saya nak sebut ni apa? Orang tu, seseorang itu belajar setinggi mana, walaupun dia tahap pengajian dia tinggi mana-mana sekalipun, boleh jatuh jadi jahil dan bodoh hanya kerana beberapa sebab. Pertama, apa sebab dia? Kerana taksub ataupun kerana fanatik. Ini bukan benda biasa-biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Jundab radhiyallahu an, 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi telah berpesan dengan satu pesanan yang agak panjang. Ni saya baca sebahagian saja.
Apa kata Nabi? Wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid fala tattakhidul qubur masajid. Nabi kata, umat-umat sebelum kamu menjadikan kubur-kubur nabi-nabi, kubur-kubur orang-orang soleh itu sebagai tempat bersujud. Hari ini bukan setakat tempat bersujud, minta nombor, minta hajat, esok nak pergi temu duga, macam-macam. 7 kubur Syekh Arif Syekh Ismail, kubur 7 beradik, kubur Syarifah Roziah, kubur Syekh Yusof, kubur Tok Janggut, kubur Nenek Kebayan, entah mana-mana. Ada. Ni saya tak sebut banyak lah, banyak dalam senarai tu banyak. Ada kan kubur-kubur orang soleh itu yang letih, nak kena pagar, nak kena apa, macam-macam benda-benda pelik buat. Nabi pesan dah, jangan jadikan kubur Nabi, kubur orang soleh itu sebagai tempat bersujud. Apa kaitan ni ustaz ni? Dengar. Ini berpunca daripada apa? Setengah-setengah manusia terlalu teruja sangat ko dengan mana-mana tokoh-tokoh. Tak kira lah dia di kalangan Tok Syekh Alim, Sahibul Fadilah, Sahibul Sama' Al-Alamah, Syekh, ataupun di kalangan pemimpin-pemimpin sekali. Sayangkan dia, doakan dia cukup. Tak payahlah kau nak beria sangat. Perangai macam ni dah berlaku zaman dulu-dulu lagi. Dalam Quran surah Nuh, Allah cerita, surah Nuh ayat 23, Allah cerita, ada umat zaman dulu, dia orang ada ulama, dia orang ada kiai, tok syekh, 5 orang. Tok syekh tu nama Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasran. 5 orang tok syekh ini, dialah kuliah subuh, dialah forum perdana, biar tahu jangan keliru, apa lagi. Semua dia orang lah jadi pencerah umat ini. Masuk dah. Okey, jadi kita akan beri laluan pada azan Isya. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini insya-Allah. Full mi'ad. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung tajuk kita malam ni, hijrah sebelum parah. Muslimin muslimat semua. Tadi kita tinggal kita berhenti setakat cerita orang-orang dulu yang terlalu sangat dia takjub ataupun dia terlalu kagum sangat dengan tok syekh ni lah, dengan orang-orang alim zaman dulu, 5 orang yang saya cerita tu lah. Akhirnya Allah cerita dalam Quran surah Nuh ayat 23, bila 5 orang tok syekh ni semua meninggal dunia, maka akhirnya datanglah bisikan syaitan lah, bisik, takkan rindu lah. Buatlah sesuatu yang boleh mengimbau kenangan-kenangan pada tok syekh tu. Maka akhirnya dia orang buatlah patung, dibikinnya patung-patung menyerupai wajah-wajah 5 orang soleh tu. Asalnya bertujuan untuk zikrayat, untuk kenang-kenangan, ingat-ingat saja kan. Tapi lama kelamaan bukan dia jadi ingatan, dia jadi sembahan. Dia orang sembah pula patung-patung tu semua. Kalau nak ikutkan, ni pun antara sejarah permulaan macam mana berhala ataupun patung-patung itu menjadi sembahan. Apa yang saya nak sebut di sini, hari ini kita orang Islam taklah sembah patung. Tetapi gaya tu macam nak jadi. Maksudnya apa? Dia terlalu taksub terhadap mana-mana individu, tokoh atau siapa-siapa pun. Kalau tak ditegur, tak dibagi tahu, saya takut benda ni dia makin lama makin parah. Kenapa saya cakap macam tu? Pasal dah jadi. Ada tuan-tuan, macam mana tok syekh, tok guru mana-mana pun dia tetap manusia. Apa yang Nabi sebut tentang manusia? Kullu bani Adam khata'un. Nabi kata setiap anak Adam pasti buat salah, pasti buat silap, kecualilah dia lahir daripada buluh betung, tu lain. Tapi kalau dia lahir anak cucu tu Adam, dia pasti buat silap, tu mesti buat silap. Bila dia buat silap, macam saya sebut awal tadi kan, apa tanda orang berjaya? Silap, dia takkan ulang. Dia silap, dia ambil pelajaran. Itu je. Masalahnya sekarang ni, yang buat silap ni pun tak terkecuali golongan para ulama. Orang-orang alim pun tak terkecuali dari buat silap. Kalau dalam bahasa penulisan ilmiah, sama ada dia sebut ralat atau apa sebagainya lah, ada kesilapan, ada pembetulan. Okey. Tapi masalahnya sekarang ni, ada golongan-golongan ilmuwan, dia tak ada masalah. Cuma bila kita tegur,
kita bagi pandangan dan kita bagi teguran secara harmoni. Tetapi kita yang menegur ini mendapat tentangan hebat bukan dari Tok Syekh itu. Pengikut dia hantam kita kau-kau ni. Dia kata ustaz cemburu dengan tok guru kami. Dia kata ustaz takkan setanding dengan tok guru kami. Ustaz mana belajar? Syekh kami ni dia ada ni tok guru dia belajar tu, belajar seberang laut, dalam laut semua dia. Jadi ustaz tak payahlah nak tunjuk ustaz. Apa masalah engkau? Kita bercakap atas dasar kebenaran. Yang suruh ini pun bukan kita, Allah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis-sabr. Allah kata berpesan-pesanlah kamu. Ada Allah kata berpesan-pesanlah kamu, kecuali ulama mufti jangan. Yang lain-lain boleh. Tak, semua dengan kebenaran, hakun. Namun ketika engkau berpesan-pesan tu, engkau kena ingat, yang bercakap, yang menasihat, yang tegur dengan yang menerima teguran mesti wa tawasau bi sabr, mesti sabar. Yang bercakap kena sabar, pasal kejap lagi dia kena hentam balik. Kita tegur dia, jadi dia hentam balik. Ente mana tahu Syekh, ente 4 senawi pun tak habis. Ente mana pondok, ini anak double degree tau. Nah ni sekarang nak siapkan anak punya ni tafsir PhD mana-mana. Payahlah macam tu. Kena sabarlah. Kalau tegur tu budak diploma, budak sekolah tak habis pun, kalau yang dia tegur tu benda betul, kena terima tak? Baru Islam maju. Ini pantang tegur mencebik muka, pantang tegur koyak. Tegur sikit koyak. Kau dah kenapa? Tak boleh macam tu. Cerita hijrah tiap-tiap tahun perangai tak berubah. Tak boleh. Hijrah sebelum parah kan? Jadi kena betul lah. Tuan-tuan tahu tak? Saya sebut ni, ada orang walau belajar tinggi, pelajaran hebat mana sekalipun, tiap-tiap sem dapat 4 flat. Kadang-kadang tu 4.1 flat. Telajak cerdik sangat. Tapi dia boleh jatuh jadi jahil hanya kerana dia taksub saja. Maaf, kawan-kawan kita dekat di Jabatan Agama sekalipun, bahagian yang mengendalikan apa nama ni, ajaran-ajaran sesat. Tuan-tuan tahu, pokok ajaran sesat ni dia orang bukan biasa-biasa. Tok guru dia memang kita nak gelak, dia punya ayat-ayat hujah-hujah dia, kita nak tergelak dengar. Tapi yang kita heran tu, pengikut dia tu. Pengikut dia bukan kaleng-kaleng. Itu semua di kalangan berpelajaran. Jutawan pun ada. Oh patut fun dia kuat. Dia punya keuangan dia kuat. Pasal rupa dalam kalangan pengikut tak suber dia tu, yang berduit. Oh bahaya tuan-tuan. Ni saya cakap ni benda betul. Ni benda tengah jadi ni. Tengah jadi. Tak boleh tegur tok guru dia. Kena balik kita. Saya tak kata tok guru tu yang sesat, cerita lain. Ini yang tak sesat tapi ada silap. Sampai tak boleh ditegur langsung. Kena habis tu. Sikit nak kena ban. Dia media sosial macam tu. Dia kalau report Facebook boleh ban kita. Tuan-tuan tak risau lah. Umat jadi apa ni? Makin lama makin dibodohkan akibat kerana sesetengah individu yang macam tu. Janganlah macam tu. Kita tuan-tuan sayang, ini tak kisah tuan-tuan sayang pada siapa silakan, itu hak masing-masing. Tuan-tuan nak sayang siapa kan, silakan. Tetapi memadailah. Orang kata dalam hidup ni benda jangan berpada-pada kan, berpada-pada. Jangan melampau sangat. Makan jangan melampau, tidur jangan melampau, cakap jangan melampau. Termasuklah menyayangi pun jangan melampau. Tuan-tuan kalau kasih sayang sangat pada mana-mana orang alim, tok guru, tokoh sekalipun, kalau dia orang ilmuwan, yang ilmu yang dia cakap amalkan sudah. Ini sayang sangat tok guru, siap buat stiker tempel dekat cermin kereta subuh pukul 11 pagi. Yang tok guru tu aja kau tak amal, dia punya gambar, oh ini kami apa benda perangai. Betul tak macam tu? Tak betul. Kalau kau punya perangai seiring perangai tok guru tu okey. Ini teruk pada dia lagi. Oh peminat je, tak beramal pun. Mana-mana tok guru yang saya dah pernah belajar sekalipun, semua pesan benda sama. Dia kata kalau sayang sangat kat dia sekalipun, tak payahlah beria sangat nak buat gambar tu, gambar ni tu masing-masing lah. Yang paling penting ilmu dia amalkan. Yang dia cakap tak betul, tinggalkan. Kalau dia hidup, tegur. Itu je. Itu tok guru yang betul. Dia betul. Mana-mana penceramah ke siapa-siapa yang tuan-tuan terlalu minat dia kan, sekadar cukup doakan dia, nampak dia makan seorang-seorang, belanja contoh kan. Macam kami ustaz-ustaz penceramah ni pun kadang tu Allah tak tahu
Makan-makan pergi ke cashier, kata ustaz ada orang bayar. Allah ya ke Allah. Kebetulan wallet tak bawa orang itu. Allah, dan asal tak bawa wallet orang belanja, macam tahu-tahu. Tak faham, tak apalah. Kan? Jadi yang pentingnya yang pertama sekali kita hijrah daripada suasana kebodohan tu sendiri. Cara nak selamatkan daripada banyak hadir majlis ilmu, tu iyalah tu. Tapi salah satu yang saya nampak makin nak jadi parah kalau tak disebut, itulah jangan taksub melampau pada siapa-siapa sekalipun. Pasal ada setengah orang, tuan-tuan, jangankan kata orang alim ke apa, tu imam kita sekalipun, imam kita yang kita hormat, yang kita ikut belakang dia, takkanlah dia tak pernah buat silap. Sekali dia, contoh, dia semayang sekali, tiba dia kentut. 6 harkat. Kita sebagai makmum dah gombong-gombong lah dia tak layak jadi imam, kena tukar, kena ganti orang lain. Maka dalam kalangan makmum, dia ada beberapa golongan. Ada golongan pertahankan dia. Apa nak tukar-tukar imam? Dia dah imamkan kita dah 30 tahun lah. Takkanlah sekali kentut mau kira. Sap-sap soi sudahlah, langsung sudahlah. Apa mau kira? Dia punya 30 tahun, bagus. Sekali kentut, apa mau kira? Mau tukar-tukar, kenapa? Tak faham Susah tak faham ni. Tolonglah faham, tuan-tuan. Dia punya baik, dia punya jasa bakti, sumbangan dia, terima kasih kami ucapkan, hanya Allah mampu balas. Dia punya salah, kita mesti betul lah. Mesti betul kan? Mana boleh tak betul kan? Umat Islam kan? Dia tu. Kalau tidak, semua pakat dibodohkan. Panjang cerita ni tuan-tuan. Saya pun cakap malam ni cermat ni. Sebab musim-musim raya ni dia kena jaga sikit cermat tu. Kan? Banyak orang main mercun, bahaya. Dia terlempar ke rumah orang, bahaya nanti. Jadi kita main mercun dalam rumah kita je. Okey lah. Pam-pam-pam kita faham sendiri tuan-tuan. Itu yang pertama, kita hijrah daripada kebodohan. Yang kedua, yang kita nak hijrah sebelum parah, apa dia? Iaitu kita nak berhijrah daripada golongan ataupun sifat yang semakin lama semakin hilang rasa malu. Yang semakin lama semakin hilang rasa apa? Semakin hilang rasa malu. Tuan-tuan tahu, dunia dah nak kiamat agaknya. Manusia atau umat sekarang ni tak tahulah apa nak jadi. Patutlah dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, antara pesanan nabi-nabi dulu-dulu, maknanya sejak daripada zaman Nabi Adam dan nabi-nabi yang berikutnya sampailah ke nabi kita, akan ada pesanan yang sama akan diulang-ulang. Maka sampailah giliran nabi kita. Nabi kita kata apa? Aku pun ulang benda yang sama dengan nabi-nabi dulu, kekanda aku dulu. Apakah ayatnya yang diulang-ulang nabi-nabi dulu? Nabi kata apa? Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi, kalau sudah tidak ada malu, maka buatlah apa yang kau nak buat. Itu. Maknanya Nabi-Nabi dulu pun dah pesan tentang isu ini, isu malu ni. Apa Nabi kata? Dan Nabi-Nabi dulu kata, kalau sudah tidak ada malu, maka buatlah apa yang nak dibuat. Bukan dalam erti kata Nabi kata, buatlah, buat. Bukan. Artinya Nabi nak bagi tahu, orang kalau dah tak ada malu, dia takkan fikir bapa dia tu imam, mak dia jawatan kuasa masjid, abang dia pegawai syarak masjid, jabatan agama. Dia tak fikir itu semua. Dia nak cakap, dia cakap. Dia nak hantam, dia nak maki, dia maki. Dia nak berpakaian serupa apa, dia pakai. Betul tak? Malu tak ada. Tambahan pula, kita berada pada zaman lambakan gadget-gadget ni. Apa ni, telefon bimbit semua ni, handphone ni. Tuan-tuan tahu, handphone di Malaysia dibuat kiraan oleh pihak SKMM, MCMC, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Rakyat Malaysia kurang lebih dalam 33 juta. Handphone 37 juta. Ramai handphone pada orang. Betul tak? Ramai handphone pada orang. Orang 33 juta je. Handphone 37 juta. Tuan-tuan tak payahlah muka kerut sangat. Sendiri ada berapa?
Yang pakai, yang cakap, yang buat live, yang buat konten. Ini saja berapa ni semua handphone semua ni. Kan? Kalau satu je handphone kan bini dia call. Mana handphone mesti 2 3. Handphone banyak satu hal. Bila handphone pun dah banyak, apa masalah dia? Orang sudah tak tentu arah penggunaan. Dah tak tahu nak buat apa lagi dah. Akhirnya buat benda yang bukan-bukan. Upload gambar tak senonoh, benda yang sepatutnya jadi rahsia, cerita ha-ha dalam kain, dalam kelambu, habis cerita ke khalayak semua. Yang jadi masalahnya apa? Setiap apa yang dia upload tu semua ada nilai fulus, ada nilai duit. Tuan-tuan tak pelik lah? Apasal budak-budak sekarang ni macam dah tak ada malu lah. Dulu elok bertudung orang Islam lah, tak bertudung secara terang-terangan, siap senyum lagi. Mari pula orang bukan Islam pula yang negur. Malu tak ada apa-apa. Bukan. Tuan-tuan kena ingat, media sosial ni dia satu alam yang lain, di mana orang yang berjaya menarik perhatian, views, ramai orang, dia akan dapat lagi banyak duit. Sama ada YouTube, dia panggil subscriber. Kalau TikTok, dia panggil gift. Itu semua duit tau. Duit. Saya cakap ni pasal saya pernah dapat tu, saya faham. Itu yang dia lebih jiwa tu. Saya pernah sekali dulu buat TikTok. Saya ada TikTok, jangan lupa follow lah. Sajalah beritahu lah. TikTok saya semuanya ilmu. Mana nak ni apa. Saya masak pun tak ada. WhatsApp guys. Oh, tak pandai masak. Oh, tak ada TikTok, nampak raya semua ni. Jadi saya buat lah tu kan. Saya pacak macam ni. Saya pacak macam ni, buat live. Saya ceramah. Saya ceramah bukannya hebat pun. Bukan macam Ustaz Kazim, Ustaz Badli Shah. Tu hebat-hebat. Jadi saya ceramah biasa ya. Habis saya ceramah, sajalah TikTok dia bagi tahu. Dia kata dia suruh check account balance. Rupanya saya tengok, saya dapatlah dalam 50 ke 60 dolar. Dan saya ceramah saya dapat 50 ke 60 dolar. Sekarang dolar kali orang 4 kan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahunya, ceramah yang boring macam ni pun dapat 60 dolar. Tuan-tuan bayangkanlah, budak-budak yang bergelek, menari, buat isu-isu, fitnah orang, yang akhirnya ramai tonton, ramai bagi like, dia dapat ratus ribu ringgit tau, kalau ditukar convert RM. Kawan-kawan saya dekat lembaga hasil, dia orang cerita, puak-puak yang lari daripada teks ni ramai. Termasuk ni konten-konten creator ni, dia orang lari, dia orang tak bayar. Tuan-tuan tahu saya nak sebut apa? Bila dengan cara itu dapat duit, manusia sanggup buat benda merentasi rasa malu lagi dah. Maknanya kalau kita tegur dia, dek, apa benda buat video-video tak senonoh macam ni? Ustaz boleh bagi duit? Ustaz boleh bagi duit? Ustaz tahu saya punya hidup macam mana? Macam mana saya punya susah mak saya hidup macam mana? Saya buat macam ni saya dapat duit. Ustaz cakap pumpang-pumpang tak dapat duit pun. Ustaz makin dapat lah, saya dapat apa? Tuan-tuan, kalau anak-anak muda cakap macam tu, tuan-tuan nak jawab apa? Jawab apa? Sebab tu berapa ramai budak-budak muda dah tak berselera nak masuk universiti. Sebab dengan ini saja dia boleh buat duit. Kalau dia buat duit dengan cara elok-elok tak apa, ajar orang masak, ajar cara lipat baju. Kan? Macam-macam lah benda, ilmu-ilmu kan. Dah. Tanggal sana, tanggal sini, tayang itu, tayang ini, dapat duit, tuan-tuan. La ilaha illallah. Yang tonton tu bukan takat tontonan orang Malaysia, luar-luar negara. Nice, awesome, you're beautiful. You can remove your shirt, please. Saya ni orang cerita, saya tak tahu pun orang cerita. Ustaz ni detail tahu orang cerita. Tak cerita macam mana nak jadi modal ceramah? Kan? Bahaya. Orang dulu-dulu kalau tak ada duit, jual botol. Umat akhir zaman tak ada duit, jual maruah. Tuan-tuan tak takut anak cucu kita handphone semua ada. Apa yang dia tengok dan apa yang dia tengok ketika dia dalam bilik berkunci, lampu gelap, internet laju. Tuan-tuan tak bimbang ke? Ada satu kajian yang sangat bagi saya, saya sendiri sebagai ayah, saya sendiri sebagai ada anak-anak kecil ni tuan-tuan, kita bimbang, kita takut. Ada satu kajian yang sangat menakutkan bagi saya lah sebagai ayah ini. Ada satu kajian, dia mendapati bahawa waktu PKP hari tu, kan kita tak boleh keluar ke mana, duduk di rumah, congok di rumah, tengoklah TV, orang jual periuk, jual penyapu, jual semua tu. Rupanya dalam tak sedar, ada puak-puak yang mungkin sudah kebosanan, burn out, boring,
filem-filem yang ada pun agaknya dah tak memberikan kepuasan sudah, maka akhirnya yang dia layari adalah internet. Yang internet tu pula yang dia tengok adalah bahan-bahan lucah. Lebih mengejutkan lagi adalah carian bahan-bahan lucah di internet seluruh dunia waktu COVID melanda hari itu meningkat sebanyak 84%. Malaysia berada pada kedudukan keempat. Dia pertama sekali paling tinggi Slovakia, kedua Bulgaria, ketiga Ireland, keempat Malaysia. Apa macam? Dia sebab di sini kalau negara-negara lain kebanyakan rakyat dia ini masing-masing lah, maknanya mungkin ada setengah rakyat dia yang memang seksi, so dia tak ada geram sangat pasal dia dah terhidang depan dia. Ini yang jenis tak berapa nampak tak nampak, dia geram. Bila dia geram, dia mula rasa nak tengok yang seluruhnya terus. Kalau nampak semuanya terus dah bergolek macam ayam tu, ayam daging tu, dia tak selera nak tengok sangat. Dia yang nampak tak nampak, itu dia geram tu. Maka akhirnya dia layari laman-laman yang tak senonoh macam tu. Tuan-tuan tak bimbang ke? Dan bukan setakat itu, ada satu kajian yang lebih dahsyat lagi dibuat, iaitu pasangan yang dah berumah tangga. Kalau cerita anak bujang ni cerita lain lah, barangkali dia nak explore, dia nak tahu kot cerita dalam seluar semua ni. Tapi ni cerita orang dah kahwin, dibuat kajian, umur 18 tahun sampai 60 tahun, 35.2% melayari laman lucah seminggu sekali. Cerita orang dah kahwin ni tau. Tuan-tuan, tak bimbang lah. Dan bukan setakat itu, permintaan kepada toys-toys pemuas nafsu naik hingga 347% pembelian secara online. Benda nak beli kedai malu, kiri kanan nampak order online lah, bukan nama sebenar. Benda-benda pemuas nafsu dia panggil. 347%. Kan saya kata semua dah berkerut dari. Tuan-tuan tak takut benda-benda ni. Benda sampai berbungkus, mak ayah bukan tahu. Tengok nama anak, letak je dalam bilik. Mak ayah tak ambil tahu. Ambil tahulah anak-anak kita apa sudah jadi sekarang ni. Apa yang dia tengok? Handphone dia pula ada password siap. Nak buka sikit punya payah. Dulu senang, ting, 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 dah. Ni, ting, ting. Sing, 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 sing. Siap face muka lagi. Nak pakai tangan lagi pula. Oh, payah no. Apa rahsia dalam tu? Mak ayah bertanggungjawab. Kena ambil tahu. Terkejut kita hari ni. Budak umur berapa tahun baru ni? Salin. Dirogol abang sendiri. Takut lah. Teruk kan. Jadi benda ini, dia ada kaedah dia. Agama dah ajar. Bermula daripada sedari awal lagi. Malu kena ada. Dia ada malu. Didik rasa malu. Sebab tu dalam Islam, pendidikan seksual bukan bererti nak kena ajar anak tu malam pertama buat apa. Setengah orang tak faham. Dia kata, oh ini tak senonoh. Ini apa pendidikan seksual kena kaji semula. Apa benda kaji semula pula. Pendidikan seksual bukannya ajar budak tu nak buat apa malam pertama mengantin. Baru dah jahanam nak ajar. Bukan macam tu. Pendidikan seksual ini bermula daripada apa? Apa itu aurat? Kan? Dengan siapa dia boleh salam, dengan siapa dia tak boleh salam. Kan? Tak boleh salam tu sebab apa? Penjelaskan. Secara budak dulu tak apa. Tak payah dalil panjang sangat, dia pun pening. Kan? Lepas tu, pisahkan tempat tidur. Abang laki-laki, adik perempuan. Itulah pendidikan seksual. Kejantinaan. Dia perempuan, ni abang. Walaupun abang lelaki, adik perempuan, ada tak bahagian badan adik perempuan yang abang tak boleh sentuh? Walaupun adik darah daging kan? Itulah pendidikan. Kena ajar. Ni setengah mak ayah, tanya ustazah lah. Tanya ustazah, baik ustazah tu kahwin dengan ayah dia. Ni bukan cadang. Ini apa dah, semua dah tanya ustazah lah, tanya ustazah, semua ustazah. Jangan meletakkan semua atas kepala ustazah. Ustazah tu dah nak buat rancangan mengajar lagi, nak kena buat susun kelas, nak hari perhimpunan apa. Ramai pening demam cikgu tu. Tolonglah mak ayah. Tolong. Pendidikan kau tidak rosak masyarakat. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada berpesan tentang ada manusia yang paling hina, yang paling buruk, yang paling keji di hari akhirat nanti. Mungkin saya ingat tuan-tuan pun nak tahu kot siapa manusia paling hina, paling keji sekali di hari akhirat nanti siapa. Dengar baik-baik. Nabi SAW menyebutkan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Nabi kata, sungguhnya manusia yang
seburuk-buruk manusia di sisi Allah di hari kiamat nanti siapa? Buruk sekali. Yang Firaun, yang Qarun, yang Namrud, itu dalam senarai lain. Ini yang cerita umat-umat akhir zaman ni. Paling buruk sekali di sisi Allah siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yufdi ilal mar'ati, seorang laki-laki yang dia berhubung dengan isteri. Hubungan suami isteri. Aktiviti co-curriculum, pendidikan jasmani. Faham kot? Ni banyak budak bawah umur ni, payah kita nak cerita dia jelas sangat. Jadi hubungan suami, dia buat hubungan suami isteri dengan pasangan dia lah. Tak apalah, itu ibadah lah. Akan tetapi dia pula boleh, dia seronok dengan pasangan dia, sumayan syuru sirraha, menceritakan rahsia diranjang dia dan isterinya kepada orang lain. Itu manusia paling hina di sisi Tuhan. Engkau dah seronok, dah bahagia dengan pasangan, cukup cerita dengan orang. Tuan-tuan, dengar baik-baik siapa-siapa jenis bermulut lucah, itu bukan lucu tau. Setengah orang kan dia ingat cerita benda lucah tu lucu, kan? Atau dia cerita benda lucah itu untuk nak memeriahkan suasana. Alah, janganlah serius sangat ustaz, bukit. Tak. Kau nak melawak gurau cerita lain tak apa. Cerita berkait dengan hal-hal diranjang dalam kelambu ini, kalau cerita secara terang-terangan, Nabi kata itu manusia paling hina di sisi Allah hari kiamat nanti. Duduk semeja dengan member-member cerita, bini aku macam dia punya servis malam 2 round tumbang. Kau ingat kerbau ke apa nak tumbang-tumbang? Cakap benda-benda macam tu, saya malu Kadang yang cakap tu bukannya orang lain tau. Orang yang baru balik pada masjid, balik pada surau, tak ada benda nak cerita kot, cerita benda-benda macam tu, tak senonoh. Lagi bagus ada anak muda duduk sekali, mula bertanya, cerita apa tu? Dan mula rasa tu apa? Normalisasi benda normal, cerita-cerita benda macam tu. Tak malu Tambahan pula lagi teruk sekarang, kalau dalam media sosial dekat YouTube ada iklan pula jual ubat kuat. Perempuan pula tu, tak dulu malu Dulu macam muka ada blur-blur sikit tak nampak muka. Sejak kami kahwin 13 tahun, suami saya tak pernah ini. Tapi sejak menggunakan minyak ini, suami saya rasa macam seminggu saya MC. Saya kena layan dia saja. Kau dah kenapa? Apa cerita kat orang? Tak malu Tak malu. Kau nak cerita, kau nak cari rezeki halal dan berkat kan? Tak payahlah macam tu. Kenapa mesti macam tu? Ayat-ayat double meaning macam tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya serius kan malam ni? Serius Aduh. Pening tak? Kita pula pasal yang jadi macam tu. Pasal kita kadang, tuan-tuan pun buka YouTube juga. Saya tahu, dengar ceramah ke dengar apa sekalipun lah. Dengar, tiba-tiba kan keluar iklan. Iklan ubat kuat. Yang kita cari ubat berani sekarang ni. Tak ada jual. Kalau ada, beritahu lah. Kan? Ubat-ubat kuat lah apa. Ataupun ubat meramping badan perempuan Anda ingin badan kekal cantik macam saya? Ding. Alamak, ding. Tidak, tadi dah lah dengar ceramah ustaz cerita azab kubur. Memang azab. Kita pula tekan skip ad nak bagi. Aku dah tak nak tengok. Tekan skip ad, maknanya tak nak tengok iklan tu. Jari jenis tebal, makin panjang pula iklan tu. Keluar pula iklan lain. Aduh, memang hadap. Tolonglah, jangan jadi orang tak malu Ada rasa didik anak-anak, ada malu sikit. Itu saja. Ada rasa malu. Pengantin zaman dulu, tuan-tuan tengok, pengantin zaman dulu malu kahwin semua nunduk macam menyesal kahwin tu. Pengantin dulu gambar tengok tak? Semua nunduk monyok macam kena kahwin paksa. Dulu monyok. Malu. Yang tukang kipas pun pejam. Tukang kipas. Sekarang tak tahu budak-budak sekarang pengantin siap dia boleh arahkan kameraman tu. Tegak. Manjang. Lebar. Pasal dia bayar. Pengantin dulu akad nikah perempuan duduk dalam bilik dulu dalam bilik. Makin tahun makin lama perempuan tu makin keluar. Dia makin keluar bilik, makin keluar bilik. Kalau tak, bukan saya kata salah, tapi nak bagi tahu itulah zamannya. Bukan kata yang keluar tu tak malu. Yang tak malunya pengantin perempuan atas riba tu imam. Tu tak malu tu.
Itu paling, itu dah kiamat namanya itu. Dan yang ketiga, marilah kita berhijrah daripada apa? Kita berhijrah ke arah yang lebih baik, iaitu dengan kita menuntut ilmu dengan memilih guru yang betul. Dengan ilmu yang betul dan betul-betul berilmu. Macam tu. Nah, tok guru kita selalu berpesan, emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning itu emas. Dalam tandas tu, mana tandas? Itu banyak yang kuning tu. Tapi itu bukan emas, ketulan. Ketulan emas. Kapas selam. Kapas selam. Okeylah. Jadi maknanya jangan tersalah memilih guru. Akhir zaman ramai ustaz jadian. Sebenarnya ustaz jadian dengan harimau jadian lagi bahaya ustaz jadian ni. Asal berjanggut jambang sikit, cakap pula ana anta masya-Allah as-as. Ustaz selalu disebabkan gelaran ustaz ni dia tak perlukan mana-mana qualification. Kalau nak jadi doktor, IR, engineer ke apa, dia ada qualified dia. Tapi nak jadi ustaz, mana ada qualified pun tak ada. Saya pun tuan-tuan panggil saudara pun tak apa. Saudara Ilyas Ismail tak apa je. Tapi dah urus orang kita panggil kan. Asal belajar sekolah agama, ustaz. Walau belajar tak habis. Kan? Balik pada universiti luar negara, panggilnya ustaz. Walaupun repeat SEM 3 kali dah. Dipanggil ceramah juga kan. Bukannya apa, saya bukan nak merendah-rendahkan mana-mana pihak. Saya bagi tahu, tuan-tuan nak belajar ilmu yang betul, biarlah betul-betul dengan orang yang betul-betul berilmu dengan ilmu yang betul. Itu saja. Dia kalau bukan bidang dia, tuan-tuan janganlah tanya yang bukan-bukan. Nanti lain jadinya. Sebab itu akhir zaman ni macam-macam. Yang macam-macam tuan-tuan. Saya sendiri belajar agama ni pun, patutlah saya dulu belajar Imam Malik sendiri. Imam Malik ketika ditanyakan 43 soalan, dia hanya jawab 32 je. Selebihnya dia kata wallahu alam. Apa makna wallahu alam? Allah yang tahu, dia tak tahulah. Dia tak dapat jawab. 48 soalan jawab 32. Orang yang dapat jawapan senang hatilah balik dapat jawapan. Yang dapat wallahu alam, loh. Wallahu alam. Kitab berjilid-jilid, wallahu alam. Baik aku tanya. Tahu datang wallahu alam jawabnya. Orang kalau ego, dia takkan jawab wallahu alam tu. Dia usaha juga jawab. Maka akhirnya lahirlah mufti-mufti jalanan. Palatau, tahu palatau. Benda bukan ilmu tapi jawab jugalah demi nak menyelamatkan maruah. Nampak sangat. Saya tu terang, saya belajar tafsir Quran, bukannya satu Quran tu saya boleh tafsir. Tak. Banyak lagi saya duk belajar lagi. Tapi mari makcik seorang, ustaz nak tanya pasal faraid lah, mirah ni, faraid ni macam pembahagian harta tu kan, macam makcik dengan anak makcik ada bini dia, anak bini. Jadi nak, maaflah cik saya bab harta-harta ni pembahagian saya tak pandai sangat. Pusaka saya tak pandai, saka tahu lah. Pusaka saya tak tahu sangat. Saya tak roti sangat. Tahu makcik tu kata apa? Bukan ustaz ke? Ustaz kan? Memanglah orang panggil ustaz, tapi bukannya benda saya tahu semua. Ustaz tak tahu. Dia buat macam tu, geram pula rasa makcik. Tuan-tuan tahu tak? Doktor bersepah ada, doktor ramai ada di sekeliling kita. Tapi tuan-tuan senak perut, jangan jumpalah doktor gigi. Senak perut tiap malam, bubuh minyak UI lah, minyak kapak lah, apa bujur tak kapak je perut ni lah. Sakit sini, urut tak jadi, mau kentut tak kentut, macam mana ni? Jumpa doktor gigi. Apa sakit? Perut. Perut. Boleh tuan-tuan cakap, bukan doktor ke? Different faculty. Fakulti berbeza. Ini dentist, dia bahagian gigi. Bolehlah dia jawab. Kalau nak jawab juga lah, ikutkan pakcik ni sakit perut ni, mungkin ada gigi tertelan kot. Kalau dia nak jawab lah, apa benda lah, sabar. Betul, saya cakap ni bukan apa, saya nak tuan-tuan lebih berminat menuntut ilmu. Surah Al-Hidayah ni pun saya kira setiap malam akan ada lah pengajian-pengajian. Mari ya tuan-tuan. Ustaz TV ke Ustaz CCTV, mari ya. Kan? Mari je lah tuan-tuan. Ada makan tak ada makan, marilah. Dengan ilmu yang betul, dengan semangat berjamaah macam ini, umat akan cerdik
Musuh susah nak bodohkan kita. Kita jadi umat cemerlang. Boleh tuan-tuan? Selamat mengundi esok. InsyaAllah esok. Dia lain ada ending. Cukuplah setakat ni tuan-tuan. Sembang-sembang malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan moga-moga dapat menjentik sikit sebanyak kesedaran untuk kita bersama berhijrah ke arah yang lebih baik. Dan bukannya makin parah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, peliharalah kasih sayang hubungan di antara kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Walaupun di antara kami berbeza pahaman, berbeza pandangan sekalipun, jadikanlah di antara kami saling hormat menghormati, saling berjamaah dan menghidupkan rumahmu ini. Ya Allah, ya Zal Jalal wa Ikram, lantiklah dalam kalangan kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, yang akan memimpin kami ke jalan redha-Mu. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih banyak tuan-tuan semua. Moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.